itulah yang dimintanya. Minta 100, yang ada 99 kurang 1. Maka dia pun meminta tambahan 1 dinar lagi kepada Allah Ta'ala. Ya, Badui bodoh. Dia cakap tadi. Sementara itu orang kaya yang berada di loteng tertawa mendengar doa Syekh Badui yang bodoh ni. Lalu dia pun memberikan tambahan sesuai dengan apa yang diminta oleh orang Badui itu. Jadi pertamanya takdir, yang keduanya rezeki. Dia berdoa pada Allah Ta'ala, ada kemungkinan doa itu dimakbul oleh Allah dan dia memperoleh seperti mana yang dia minta. Kemudian boleh dikaitkan dengan ketetapan takdir Allah Ta'ala, yang kalaupun dia tidak berdoa, Allah tetap boleh bagi. Yang ketiga, rezeki Allah Ta'ala itu diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah Ta'ala boleh beri kepada sesiapa yang dia kehendaki tanpa ada hitungan manusia mana-mana pun. Allah beri sekehendaknya. Jadi Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran berkait dengan rezeki secara umum. Rezeki ini bukan hal makan minum, duit ringgit, harta benda. Kesihatan juga rezeki, anak-anak juga rezeki, dan yang seumpama. Allah Ta'ala sebut la in syakartum la azidannakum. Allah tambah isyarat syukur. Lain daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ataupun kisah di mana pada suatu malam Nabi beribadah kepada Allah Ta'ala. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyadari Nabi beribadah malam. Kemudian dia tertidur, terlena, bangkit, Nabi masih lagi sembahyang, solat. Dan Aisyah radhiyallahu anha bangkit, dia kata, buat apa? Dia tengah ibadah, kan? Kau pula mungkin aku nak sentiasa duduk dekat dengan kau ya Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha. Dia pun bangkit, duduk sebelah Nabi yang tengah sembahyang. Rumah Nabi bukan bersama pun, kalau macam rumah kita boleh tengok. Jadi tengah-tengah tidur, lama tu jaga balik. Dan Aisyah radhiyallahu anha gabo-gabo tergabung tumit Nabi yang masih lagi. Tumit ni dia masuk tumit tu tinggi. Mana Nabi dalam keadaan sujud. Ini ada pendapat ulama mengatakan sentuhan isteri kepada suami tidak membatalkan wudu. Di antara hujah hadis ni lah, hadis ni sahih. Kan? Tak apalah kita tak nak berbahas berbincang bab tu, kan? Kita pegang Syafi'i kata batal. Hujahnya kuat. Jadi ke mana kuat tu tumbak fiqh lah, kita pergi sana. Jadi dalam keadaan itu habis-habis Aisyah radhiyallahu anha pun beritahu, ya Rasulullah, kau ni segala-gala dijamin ni, sampai syurga pun ada jaminan dah ni. Kunci syurga tu tangan dia. Tidak ada siapa yang boleh masuk syurga melainkan dia dulu. Bukan setakat jamin masuk syurga, dia dulu kena jajak kaki syurga baru boleh orang lain, kan? Nabi jawab apa? Afala aku abdan syakura. Tak boleh aku jadi hamba yang bersyukur. Jadi maknanya syukur daripada kurnia Allah. Kurnia ni bukan sekadar rezeki makan minum. Untuk melaksanakan ibadah pada Allah Ta'ala dengan mudah juga dikira rezeki daripada Allah Ta'ala, kurniaan daripada Allah Ta'ala. Yang kau semua Allah bagi. Ada orang yang Allah bagi lalai, tak mana-mana pergi. Atas bahagiannya tak semayang langsung, tak langsung. Jadi Allah Ta'ala bagi seseorang beribadah bukan sekadar yang wajib, bahkan yang sunat-sunat itu jadi banyak. Itu satu kurniaan Allah kepada orang yang Allah pilih. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis qudsi, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala firman, kata dia, yataqarrabu ilayya abdi bin nawafil. Hambaku
sentiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepadaku sehingga bin nawafil dengan perkara-perkara sunat hatta uhibba, sehingga aku jadi kasih sayang kepada dia. Wa idza ahbabtuhu, dan apabila aku dah sayang dan kasih pada dia, maka penglihatanku, pendengarannya pendengaranku, tangannya itu daripadaku, dan sebagainya. Ila akhir hadis. Jadi nak bagi tahunya Allah Ta'ala mengurniakan perkara-perkara sunat yang mampu dilaksanakan oleh seorang hamba itu membawa kepada apa? Membawa kepada hubbullah. Kan? Membawa kepada kasih sayang Allah Ta'ala. Hatta uhibba, sehingga aku kasih pada dia. Dia kalau ada Allah Ta'ala kasih ke dia, pasti orang tu juga akan kasih kepada Allah. Pasti. Itu nilai daripada mengamalkan perkara-perkara sunat. Itu anjuran pada hadis tu, buat perkara sunat sehingga Allah Ta'ala jatuh kasih kepada seseorang yang melaksanakan sunat yang banyak. Peranan sunat itu, peranan sunat itu besar bagi seseorang mukmin untuk dilaksanakan. Sebab itu dalam hal-hal umpama wudu, dia ada perkara sunat. Kalau kita tinggalkan perkara sunat jadi makruh. Walhal kita faham sunat, buat pahala, tinggal tak ada apa. Tapi kalau makruh lain, makruh kita laksanakan, tak ada apa-apa, meninggalkan dia, buat pahala. Tapi dalam hal umpama wudu, umpama salat, dia lain, pelik sikit. Sebab apa? Nilai yang membawa kepada kasih pada Allah Ta'ala itu terlalu cepat. Yang tu kalau kita laksanakan buat pahala dikira sunat, meninggalkan sunat tu jadi makruh. Pelik sikit kan? Macam tu dekat sembahyang. Kita ada ruang untuk melaksanakan membaca iftitah. Kita tinggalkan iftitah, sah sembahyang, sah sebab sekadar sunat, meninggalkan ini makruh. Ya. Ambil itu juga kita dengan rukuk. Kita rukuk subhana rabbiyal azim sekali ya. Hadis itu 3 kali. Kita sekali aja. Sekali. Sunat apa ni? Sah tak? Sah. Makruh. Ya. Meninggalkan sunat makruh. Jadi itu peranan daripada perkara-perkara sunat. Itu juga kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Taufik daripada Allah Ta'ala. Pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat rezeki berupa susu, baginda sering membaca doa. Apa dia? Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkatilah rezekiku ini dan tambahlah jumlahnya. Riwayat yang lain, Allahumma barik lana fihi wa zidna khairan minhu. Ya Allah, aku ikhlas. Allah, ini. Ya Allah, berkatilah rezekiku ini dan tambah wazidna khairan minhu, dan tambahlah yang lebih baik daripadanya. Itu tambahan tu. Ikhlas, syukur pun tambahan semua. Jadi setiap satu daripada perbuatan kita tu sebenarnya ada doa, ada macam-macam doa. Cuma kita hafal tak hafal adalah, kan? Paling tidak pun dalam perkara-perkara kebaikan kita dulukan dengan bismillah. Ibda'u bi bismillah. Mulakan perkara-perkara baik-baik ni dengan bismillah, sekalipun ada doa khusus bagi dia. Kan? Nak tidur ada doa khusus Nabi ajar. Dan memang kita tak ingat bismillah, insya-Allah memadai. Kalau kita bangkit tidur tak tahu doa khusus bangkit tidur, insya-Allah bismillah ataupun alhamdulillah sekadar tu memadai. Ya. Mengingat Allah Ta'ala. Sebab hadis tersebut, kalau kita bangkit tidur menyebut nama Allah, menyebut Allah berbagai-bagai cara, tapi ada doa khusus. Serupalah dalam perkara-perkara lain. Kalau kita ingat doa khusus, kita baca doa khusus. Kalau tak ingat, sekadar mengingat Allah dengan bentuk bagaimanapun, insya-Allah barakah. Yang penting kita nak supaya dalam hal-hal kebaikan yang kita buat ada Allah sama dengan kita. Sebab ada sebut dalam hadis. Hadis ni hadis qudsi. Allah Ta'ala firman, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani wa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi
Wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Jadi Allah Ta'ala firman, aku sentiasa berada dalam sangkaan baik hamba-Ku terhadapku, dan apabila dia mengingatku, dan aku sentiasa bersamanya apabila dia mengingatku. Apabila dia mengingatiku di dalam dirinya, maka aku mengingatinya dalam diriku. Apabila dia menyebut namaku dalam dirinya, aku juga menyebut dan mengingat namanya dalam diriku. Dan apabila dia menyebutku dalam keadaan ramai-ramai berjamaah, aku juga menyebutnya dalam keadaan ramai-ramai berjamaah. Yang lebih baik daripada dia. Apa maksud jamaah? Jamaah kita ni, kita fahamlah. Jamaah ni Allah Ta'ala itu di antara makna dia yang menyebut Allah dan juga para malaikatnya yang menjadi penduduk langit. Jadi itu umum. Nak sebut Allah, nak ingat Allah pada bila-bila masa akan menjadi penyebab Allah juga mengingat kita. Allah juga menyebut kita. Bahkan dalam satu riwayat Allah sebut kita ni dengan nama kita ni dengan bangga-bangga di kalangan para malaikat Allah Ta'ala. Ya. Baik, dari kedua hadis ni kita mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhlas dan redha menerima takdir Allah Ta'ala. Akan tetapi baginda mengharapkan yang lebih baik dan meminta tambahan. Kata-kata tambahan itu baik bagiku. Atau jika tambahan itu mengandungi maslahat, cukup diucapkan dalam hati kerana Allah Ta'ala mengetahui dan mendengar apa yang terucap dalam hati seseorang. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu baginda juga berkata demikian kerana lisan hanya meneruskan apa yang terkandung di dalam hati. Jadi kita dah faham Allah Ta'ala Maha Kaya, boleh mengurniakan apa saja yang baik-baik kepada hamba dengan niat maslahah. Boleh. Kalau maslahah, kalau contoh kita mengingat diri kita ni nakkan bersedekah. Boleh tak kita mohon dengan Allah Ta'ala, ya Allah, jadikan aku orang yang kaya supaya dengan kekayaan itu boleh aku bersedekah banyak-banyak. Jadi permintaan tambah itu dengan maslahah, dengan niat maslahah. Boleh tak? Tak ada halangan, tak ada masalah. Kalau setakat Allah jadi aku kaya, itu masalah tu. Kalau Allah Ta'ala Maha mengetahui kau, kalau kaya kau jadi sombong, masalah kita. Tapi kalau kita lapik dengan bahasa mudah-mudahan dengan kebaikan, kelebihan dunia begitu, jadi aku lebih baik, itu lapik yang baiklah. Sahabat Nabi yang miskin-miskin pernah beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlul duthur bil ujur yasalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasulullah, orang kaya-kaya ni dah tentulah banyak ganjaran pahalanya berbanding kami yang miskin-miskin ni. Ada. Jadi seolah-olah ada keinginan nak jadi kaya, seolah begitu. Tapi tak menyebut begitu. Sebab maslahah tadi. Dia tengok orang kaya-kaya daripada kalangan sahabat, orang-orang miskin ahli sufah ni, tahu Nabi, ya Rasulullah, kawan-kawan yang kaya ni banyak, dan tentulah banyak pahala ganjaran dia. Pasal apa? Kalau cerita semayang, mereka semayang, kami pun semayang. Kalau cerita puasa, mereka puasa, kami puasa, mereka pun puasa. Tapi dalam hal bab sedekah kami tak ada. Kami tak boleh nak bersedekah. Hanya mereka saja boleh sedekah sebab mereka ada duit. Mereka ada kekayaan. Maka dah tentulah mereka ada lebih ganjaran pahala. Jadi seolah-olah, ya Allah, kalau kami kayakan elok, kami boleh juga dapat ganjaran pahala banyak macam mereka. Jadi ada maslahah situ. Digunakan. Seperti mana seorang sahabat bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ya Rasulullah, boleh tak kau? Dia pergi jumpa Nabi depan-depan. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak kalau kau doakan aku jadi orang kaya, masa sama aku paling soleh. Dan geng-geng sahabat kau ni doakan aku paling kaya dan paling soleh. Nabi tak respon lah, dia diam. Tapi ada tak permintaan tu? Ada. Nabi tidak menghalang. Kali kedua datang lagi, minta lagi benda yang sama, Nabi tak respon. Kali ketiga begitu juga, dan akhirnya Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengambil sikap tidak lagi meminta supaya didoakan Nabi. Kenapa? Kerana meyakini kalau aku jadi kaya, mungkin
Allah dah bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Muhammad ni kaya, kalau Abu Darda radhiyallahu anhu kaya, dia akan jadi sombong. Lepas tu dia tak doakan. Tapi nak kata boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Kan? Adalah masalah sahabat tadi, Nabi bagi penyelesaian. Apabila terasa, kalau ya Allah ku ni kami ni kaya kan, kami juga boleh dapat banyak pahala macam orang yang kaya boleh sedekah. Niat masalah tu cantik. Kalau jadi kaya aku nak korbankan segala harta benda. Sebab seronok tengok sahabat-sahabat kaya ni bersedekah. Dan kalau aku kaya, aku pun nak bersedekah macam mereka. Sebab sahabat-sahabat ada satu sifat. Pertama, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah dapatkan kebaikan. Berlumba-lumbalah buat kebajikan. Sifat sahabat memang ada ni, sifat dan sikap berlumba-lumba ni. Dan satu lagi, sifat sahabat yang disebut dalam Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ni suka mengorbankan apa yang ada pada diri mereka untuk kebaikan orang lain, walaupun yang dikorbankan itu tu mereka sangat perlukan. Itu sifat sahabat tu. Kan? Ini disebut dalam Quran. Jadi permintaan mereka tu menghalu ke situ. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi penyelesaian. Bukankah setiap tasbih itu nilainya sedekah? Kan, bukankah setiap tahmid itu nilainya sedekah? Tasbih, takbir, tahlil, setiap suruh buat benda makruf itu sedekah, setiap menegah orang daripada buat mungkar itu sedekah, setiap bersama dengan suami isteri dengan baik itu sedekah. Dan satu riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, daripada segala persendian kita ni ada tidak kurang 360 mesti disedekahkan. Dan sebut satu-satu sedekah dan boleh dihimpunkan ke semua itu di dalam 2 rakaat solat sunat duha. Hadis ni berkait dengan kelebihan sunat duha. Hadis tadi cerita tentang sedekahnya para sahabat. Jadi kalau ada tujuan dan matlamat maslahat, berdoa ataupun memohon begitu tak ada masalah. Tapi kalau tidak ada maslahat, hanya sekadar untuk seronok dunia saja, seronok kelebihan-kelebihan untuk dibanggakan saja, itu ditogah di agama. Di antara disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man talabad dunya Allahumma shalli ala Muhammad, man talabad dunya mufakhiran li dunyahu wa mura'iyan laqiyallahu ta'ala yawmal qiyamati wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang menuntut dunia, mencari dunia, mufakhiran li dunyahu, semata-mata untuk jadi bangga saja. Orang panggil aku orang terkaya, orang panggil aku datuk, orang panggil aku Tan Sri kerana aku ada kelebihan harta benda. Orang beri pangkat ke aku, orang beri gelaran-gelaran mulia-mulia tinggi-tinggi padaku, mufakhiran li dunyahu. Hanya sekadar untuk bangga begitu saja. Wa mura'iyan, dan untuk nunjuk-nunjuk ke orang. Maka laqiyallahu ta'ala yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah besok dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadban, dalam keadaan Allah murka pada dia. Waliyadillah. Jadi untuk memperoleh kekayaan tak salah, dengan niat mesti ada maslahah dari itu. Maslahah apa? Maslahah ukhrawiyah, maslahah diniyah, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Kalau setakat maslahah dunyawiyah, hanya setakat dunia semata-mata, takut dan terkesan dengan hadis yang sebut tadi. Baik. Kesulitan dan musibah. Yang ketiga apa? Ini yang keempat. Mana yang ketiga? Ketiga, takdir Allah Ta'ala dan berbagai takdir yang lain. Awarid ini khusus untuk menghadapi pelbagai kesusahan, kesukaran. Awarid, bondo-bondo yang kita tempuh, halangan-halangan. Untuk menghadapi pelbagai kesusahan, kesukaran, dan untuk menghadapinya, kesabaran amat diperlukan dalam apa bentuk keadaan sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh terbaik dalam hal ini. Dalam menyampaikan agama,
apa benda halangan-halangan yang dia tak tempuh. Ya, berapa tahun di Mekah, berapa tahun di Madinah. Ya, dia tak pernah sunyi daripada halangan-halangan. Dah buka Madinah dah, hijrah daripada Mekah. Tekanan ke Mekah. Allah perintahkan hijrah. Pokok sampai hijrah dah ada dah apa nama wak Ansar yang menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Dia tak berhenti dekat tu. Banyak lagi halangan-halangan di Mekah, di Madinah. Tak, pokoklah kata kita dah berjaya menaikkan satu negara Islam. Sebab itu ada jolokan Al-Munawwarah, bercahaya. Kenapa? Cahaya itu membawa kepada makna hidayah. Hidayah Allah dalam baik sini. Madinah ni tapak agama Islam berkembang ni. Kan? Cantiklah. Kita berpuasa sini. Belum sunyi daripada halangan-halangan. Bila berlakunya perang Badar, perang pertama, perang yang panjanglah cerita dia, tapi masa tu dia sekat satu rombongan dagang daripada luar lalu di situ tu kan, kawasan yang menghampiri Madinah menuju Mekah kan, dengar cerita mengancam ketentraman Madinah, dengar cerita nak menyerang. Jadi matlamat untuk pertahankan Madinah. Musyawarah, Nabi tanya, kita nak duduk dalam Madinah saja bertahan ataupun keluar? Berbagai pandangan sahabat, tapi akhirnya buat kesimpulan pergi keluar, tapi syarat hantar mata-mata dulu. Panjang cerita, serengkas saja. Cerita perang Badar ni tuan-tuan saya yakin dah tahulah. Cuma saya ringkaskan sebab poin dia bukan kat situ. Poin dia bila berlaku perang Badar, menang, bawa balik rampasan harta perang yang disebut ghanimah. Yang ini akan balik, akan dibahagi-bahagikan mengikut wahyu. Jadi bila sampai, itu bukan poin kita lagi tu. Bila sampai di Madinah, Nabi SAW sebut kepada puak-puak Yahudi Bani Qainuqa. Dia ada dua, satu Nadir, satu Qainuqa. Kedua-dua ni pun tak ngam ni, bercakap dua-dua. Jadi sampai situ tu, dia kata, wahai puak Yahudi Bani Qainuqa, aslimu, Islamlah kamu. Kalau tak nanti Allah mengancam dengan kebinasaan. Maksud dia apa? Kalau nak lawan Islam macam puak-puak kafir musyrikin Mekah, tengok apa jadi. Siapa yang handa-handa Mekah tu semua masuk perang Badar, tengok Allah tolong macam mana. Kami berapa banyak ya? Sikit. Mereka ramai. Kami tak ada canggih-manggih macam mereka. Mereka senjata macam-macam. Mereka ada pahlawan-pahlawan. Kami orang tua-tua pun ramai. Tapi Allah bantu kami. Ini Nabi SAW sebut. Ya. Jadi seolah-olah Nabi nak beritahu, kalau nanti kau tak nak jadi macam mereka, maka duduklah sama dengan kami elok-elok. Maksud dia, tak Islam pun tak apa, tapi jangan menyerang dan jangan memusuhi kami. Duduk dah elok-elok dengan Madinah ni. Di Madinah ni puasa Islam ni. Yang nombor satu Islam, yang menguasai Islam. Jadi janganlah sampai kamu memusuhi kami, menyerang kami secara sonyak-sonyak ke apa lagi, menghalang kami, membangkang dan sebagainya lah. Yang lebih kurang tu lah. Jadi puak-puak musyrikin Mekah itu sobat nak halang-halang kami lah ni. Dendam ke sumat tu masih menambah. Tengok, kalah perang Badar. Bukan sombong tak, cuma bagi peringatan. Yahudi ni kan licik, Nabi tahu sejarah Yahudi daripada zaman Nabi mana tu, kan? Tak terkecuali zaman dia. Yahudi ni kepala otak lain. Kan? Nabi bagi peringatan. Apa jawab orang-orang Yahudi? Orang Yahudi kata apa? Dia kata, Muhammad, dia kata, kau baru perang dengan puak Mekah. Puak Mekah tu bengang-bangang dia. Ni, kau tak jumpa lagi Yahudi Bani Qainuqa. Baru dia kata apa bahasa kita? Bahasa apa? Ruas apa ni? Apa? Alah, apa nama ni? Yang sesuai nak bertumbuk ni apa? Itu wajib tak tahu apa nama ni? Saya pun tak tahu, komplain benda tu. Tu baru buat apa? Baru kata buku bertumbuh ruas. Buku tu tak perasan.
Baru kata, kalau kau nak tahu siapa sebenar, nak bergaduh tunggu orang ni, ni orangnya. Jadi orang tu lah. Dia main dengan kau. Yang kau pergi orang dengan Mekah tu semua bangang-bangang orang tu dia. Sebab nak bagi tahunya Nabi pun orang Mekah. Sebab tu dia bagi dia tu. Kan? Nabi pun orang Mekah. Yang kau pergi orang tu geng-geng Quraisy tu semua bangang-bangang. Nabi orang mana? Nabi pun orang Quraisy. Kan? Bangsa Quraisy. Dia nak bagi tahu masa yang sama kat Nabi tu. Tu semua bangang-bangang, tak tahu tipu orang. Kalau betul nak jumpa yang sebenar orang, ni dah. Ni canggihnya orang ni. Kan? Allah Ta'ala pun turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surah Al-Imran tu kan. Qul lil ladina kafaru satughlabun wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah kepada mereka orang kafir tu, Muhammad wa Yahudi Taifah ni yang sombong benar ni bahasa ni, kau sebut juga dengan mereka. Ayat ni cukup. Lepas tu kau jangan layan. Apa dia? Satu labun. Kau sebut dia benda ni. Apa dia? Kamu pasti akan kalah. Satu labun. Dan kemudian apa? Wa tuhsaruna ila jahannam. Dan mereka akan dihimpunkan dalam neraka jahannam. Wa bi'sal mihad. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kan lebih kurang kan? Maksudnya bagi ayat tu dia akan fikirlah apa jadi pada Abu Lahab. Apa jadi pada geng-geng dia? Semua kan mati kata dalam perang Badar. Dan apa yang mereka sebut sebelum daripada perang, sedikit macam kau sebut semua. Apa jadi sekarang? Cukup kau sebut itu saja kata Allah Ta'ala. Kemudian kau jalankan aktiviti dakwah yang lain. Peduli kalau layan buat-buat ni tak jadi kerja. Dia buang tu lah, tu saya tambah lah. Kan? Jadi yang sombong-sombong ni kau sebut itu aja. Taubat kerja. Itu kan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang salah seorang daripada Yahudi, ahli kitab, Ibn Abdissalam radhiyallahu ta'ala anhu, di Islam lepas itu. Bila sampai Nabi satu masa ke Mekah, dia pun tengok. Dia nak cari siapa dia nama Muhammad. Dia tak pernah jumpa lagi. Dia tak pernah jumpa lagi Yahudi. Siapa dia Muhammad? Kok ada masa dia nak apa? Ganti dia ke apa? Cari. Orang tengah berkumpul dekat Nabi masa tu. Orang tengah berkumpul dekat Nabi. Layan Nabi seronok dengan Nabi dah dekat Madinah dah apa dah. Dia pergi tengok mana yang kata orang tak nampak lagi. Ujung-ujung dia nampak wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak dah. Ni yang kata Muhammad ni. Dia pergi dekat lagi, hati dia tiba-tiba jadi lembut. Tak tahu pasal apa. Kan? Tak tahu pasal apa. Dia balik kampung, geng-geng Yahudi dia juga. Dia kata apa? Dia kata qadima Muhammadun al-Madinah. Wa falamma injafala an-nasu ilayhi. Semua orang pergi kumpul kat dia. Wa kuntu fi man injafal. Aku ni masuk dalam sama-sama orang nak pergi tengok kerumun dia ni. Dia cerita kat geng-geng Yahudi. Kan? Lakin falamma tabayyana wajhuhu fa'araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadhab. Dia kata bila aku dah tengok dia muka dia, hati yang berubah ni bukan muka penipu ni. Ini muka yang betul-betul yang ada description dia dalam kitab-kitab yang aku tahu ni. Yang aku hafal ni. Macam tu kata Ibn Abdissalam balik kepada puak-puak dia. Puak-puak dia terkejut. Akhirnya dia ambil keputusan apa? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam. Salah seorang, berpuluh-puluh lagi yang masih memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajah Nabi saja. Nah, ini orang yang dia tahu diberi hidayah dari Allah Taala. Tak perlu Nabi pergi panggil dia. Masuk Islam. Tak. Beri hati dia. Pak, Allah hantar dia hidayah dekat hati dia. Ini Islam dia. Dan jadi pengikut kuat yang mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Awarid ini khusus untuk menghadapi pelbagai kesusahan, dan untuk menghadapinya kesabaran amat diperlukan dalam apa bentuk keadaan sekalipun. Perkara ini terjadi disebabkan dua perkara. Yang pertama, agar dapat sampai ke tujuan ibadah, kerana dasar dari ibadah ialah bersabar dan sanggup menanggung segala penderitaan dan kesulitan. Jadi dalam Quran disebut fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Walaupun ayat ini dituju khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, umum juga pada kita. Dalam kamu sabar seperti mana rasul-rasul ulul azam yang terdahulu. Mana ulul azam ni yang mempunyai ujian yang berat-berat, kan? Itu sabar macam mereka. Dan sabar bukan satu perkara yang mudah. Al-Imam Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala menyebut, apabila ditanya tentang sabar, dia kata, wallahi ma nasbiru ala ma nuhib, fa kaifa nasbiru ala ma nakrah. Kami ini sebenarnya tidak mampu untuk bersabar dalam perkara yang kami suka. Mana dia Allah beri kesukaan, apa yang menggembira dan menyukakan kami, itu saja kami tak sabar. Fa kaifa nasbiru ala ma nakrah. Macam mana kami nak sabar dengan perkara yang Allah kurniakan kepada kami yang kami tak suka benda tu. Orang tanya dia tentang sabar, dia tak berani, tak boleh nak mengungkap, nak ngajar orang sabar tu. Sehingga dia kata diri dia, ini ulama besar, tawaduk namanya. Ya. Wallahi ma nasbiru ala ma nuhib, fa kaifa nasbiru ala ma nakrah. Dan itu sebenarnya hakikatnya pada kita. Kita yang seronok-seronok ni dia tak sabar kan. Contoh kan, tapi banyak duit tapi tak sedekah, itu tak sama dengan kekayaan. Ya. Orang yang lagi kaya, lagi banyak duit, patutnya dia lagi banyak ingat Allah dan banyak ibadah. Sebab kurniaan Allah dari sudut harta benda dan duit lebih banyak pada dia dibanding pada orang miskin. Patut dia lebih banyak bersyukur pada Allah. Dia lebih banyak ibadahnya daripada orang lain. Nah, tapi tak, itu di antara makna yang disebut. Ya. Al-Imam Dhunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala bila ditanya tentang sabar, dia kata apa? At-taba'ud 'anil mukhalafat, yakni mengelak dan menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang berlawanan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul. Jauhi, kan? Jauhi perkara-perkara. Dan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu arda menyebut, as-sabru minal iman. Kan disebut dalam hadis kan, as-sabru minal iman. Sabar itu sebahagian daripada iman. Dan dia menyebut, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebut, as-sabru minal iman karra's bimanzilatir ra'si minal jasad. Ya. Sabar dalam hal iman seumpama kepala daripada jasad. Jasad kalau tak ada kepala apa dah? Pancung kan beriman tu. Lahir-lahir kepala tak ada, tak hidup. Begitulah sabar. As-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar dalam hal iman seumpama kepala pada jasad kita. Mana penting sangat-sangat sabar ni. Kalau orang yang tidak mempunyai sifat sabar, dia akan jadi kecundang dalam hal ibadahnya. Ibadah kena sabar. Sabarlah ibadah, kan? Kita berhaji kena sabar. Kita puasa lapar, sabar. Bab semayang pun sabar. Tengah-tengah kita mesyuarat, tiba-tiba Allahu Akbar, panggil kita untuk sama-sama berjamaah. Aku nak sabar. Berhenti sekejap meeting untuk kita laksana salat jamaah. Kan contohlah. Tapi biasanya kita akan bagi bermacam-macam jenis alasan untuk melepaskan diri daripada melaksanakan tuntutan itu tu. Di antaranya, sunat aja. Kalau semayang seorang-seorang pun sah juga. Kalau kita semayang pun agak lewat-lewat, kan semayang tu dia beri waktu yang agak panjang. Macam-macam lah kita punya jawapan. Tapi hakikatnya kita tidak sabar dalam hal ibadah. Kebanyakan orang
Bila ditimpakan musibah, jauh lebih mudah untuk dia sabar daripada yang mudah-mudah, yang menyeronokkan dan dalam hal-hal yang lain daripada itulah. Yang kalau pergi susah dia lebih mudah sabar daripada hal-hal ibadah apa semua dia susah. Sebab itu memerlukan sabar yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu ardah diperlakukan dalam keadaan yang sangat teruk. Hidungnya dipotong rompong, telinganya dipotong sebelah, perut dia dibolat dan yang seumpama, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal wajah Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu ardah yang syahid dalam perang Uhud. Kan? Akhirnya dia dah tengok-tengok perhati, ya betul. Ini dia yang kata Sayyidina Hamzah ni dia. Tapi dah tak kena dah rompong sana rompong sini. Dia katakan apa? Kalaulah sekiranya aku dapat tahu siapa yang buat ini pada Hamzah ni, akan aku buat dan akan aku balasi lebih teruk daripada ini. Kan? Maka turunlah ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kau sabar, lahu khairul lisabirin, itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bila turun ayat ni, tahu hati dia jadi godoh. Hati dia godoh, tak ada langsung dendam pada orang yang nak buat begitu tu kepada begitu tu pada Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu arda. Akhirnya dia tahulah siapa buat, siapa dia? Hindun binti Utbah, dan tidak ada perasaan dendam apabila dia tertangkap apa semua, tahu semua tu. Dia berlaku baiklah sehingga Hindun binti Utbah masuk Islam radhiyallahu taala anhu arda. Selepas itu baru suami dia agak lewat, siapa dia? Abu Sufyan masuk kemudian daripada dia. Itu hasil daripada sabar. Daripada sabar orang minat dengan Islam. Kita kadang tak sabar kan. Tengok orang minum-minum agama kita tak sabar. Jom kita turun sama-sama, kita hantar dia. Kita mula dah jadi samsingan. Nabi SAW tak kan? Sebab kita tak tahulah, mungkin ada darah pendekar, darah hantuah apa-apa, kita tidak tahulah. Tapi kita cepat jadi marah, dia tak sabar. Sabar itu tadi dalam bab iman dia jadi kepala lah. Kita sabar banyak, insya-Allah lah. Baru ni ada orang tanya kan, kita masalah, tapi kita bila kita jawab tu kan orang pun marah agak kadang-kadang kan. Dia kata apa? Kita macam mana ustaz nak buat ni minyak naik, barang naik, macam mana nak buat ni? Kita tahu soalan ni, tapi kalau ke mana tu nak suruh kita jawab ni kan. Kita tahu masalah kan. Dia nak suruh kita jawab hala-hala ke mana tu tahu. Tapi apa kita boleh jawab ni cantik, paling cantik ni kan. Sabar. Dia ada orang tak boleh terima jawapan tu. Dia kata mana boleh sabar 10 tahun dah mana boleh sabar je. Tak apalah. Besok bilang raya tu je lah. Boleh. Dah apa jawab ni tu? Selesai senyap. Macam kita boleh. Jadi dia pancing-pancing lah. Jadi mana macam mana? Kan? Kita nak jawab lagi. Sabar. Doa. Dia kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul dzikri al-khafi wa khairul rizqi ma yakfi. Benar. Hadis. Sebaik-baik zikir adalah yang senyap-senyap supaya kita tak riak. Wa khairul rizqi ma yakfi. Sebaik-baik rezeki apa yang cukup. Jadi kadang-kadang kita fikir kita nak banyak, tidak banyak tak cukup. Dah banyak dah. Katakan 20,000, ada pertambahan rezeki 30,000, masih tak cukup. Itu bukan kaya, itu bukan sebaik-baik rezeki. Nabi pesan sebaik-baik rezeki apa yang cukup, dan itulah hakikat kaya. Bila kita cukup semua. Kita banyak sekalipun kita digelar jutawan, tapi segala-gala tak cukup. Itulah hakikat kefakiran. Itu di antara yang pernah Nabi SAW sebut kan. Saya dah sebut dah hadis tu. Laisal ghina bi kathratil arab, walakinnal ghina ghinan nas. Bukanlah yang dikatakan kaya itu banyak hartanya, tetapi yang kata kaya itu adalah ghinan nafs. Itu yang cukup tu, yang cukup kat sini. Selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan. Kaya. Wa illam taf'al mala'tu yadaka syughlan.
wahai hambaku, hadis qudsi, peruntukkanlah masa, kosongkanlah masa untuk beribadah kepadaku, nescaya akan kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Tak? Kaya duit ke? Kaya harta ke? Tak. Sini juga jawabnya. Hadis yang sama lebih kurang mana? Amla usadrak ghinan, akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Itulah kaya sebenarnya bila ini jadi elok ni. Wa illam taf'al, kalau sekiranya kau tak peruntukkan waktu untuk ibadah padaku, tak ada masa sibuk menjang-menjang cari duit, ya ada masa sembahyang fardu, assalamualaikum assalamualaikum, keluar masjid. Sunat tak ada, ba'diyah tak ada, zikir tak ada, doa pun kadang-kadang tak sampai. Ya sembahyang lah kan. Alhamdulillah satu sudut tu tak sembahyang begitu kok. Kan? Kalau kamu tak ada kesempatan masuk ibadah padaku, togah cari dunia dan duit harta semua ni, malah tiada kesyugulan. Akan aku sibukkan kau sampai bila-bila, tak ada masa nak ingat aku, sampai mati. Macam mana? Itu lagi parah tu. Itulah hakikat orang fakir. Fakir itu dia. Sebab Nabi pernah tanya para sahabat, atadruna manil muflis? Tahu tak kamu siapa sebenarnya miskin muflis? Bukan miskin lagi, muflis tu. Tahu apa dia miskin lagi? Muflis ni bahasa kita, harta kita dirampeh kan? Betul tak? Muflis betul tak? Tak betul mungkin betul je lah. Harta kita kan dirampeh semua. Yang kita simpan dalam rumah, tarik keluar. Ataupun kita ada rumah kita, dia masuk rumah kita, dia masuk tu muflis. Nabi tanya sahabat, atadruna manil muflis? Tahu tak apa dia orang muflis? Siapa dia orang muflis? Sahabat jawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang muflis, orang yang tak ada harta, tak ada duit. Jawapan sama macam kita tu. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan muflis, besok dia yaumul qiyamah, dia berjumpa Allah Taala, dia dapati dia mulut dia koji orang ni, syatama hadza wa safaka dama hadza, dia bunuh orang, tiba orang ni, mengampeh hak orang ni, ngampeh orang tu, zalim aniaya orang tu, zalim aniaya orang ni, sehingga akhirnya kebaikan kita dirampeh dia orang tu. Orang yang kita aniaya, orang yang kita cederakan, orang kita bunuh, orang kita ambil hak dan sebagainya. Kebaikan kita pergi kat dia, mana dia rampeh hak kita. Kan? Balik-baliklah ada kau masa hidup dunia kau rampeh hak orang. Bagi. Sampai habis kebaikan, tak ada dah. Sedangkan kau masih berhutang lagi apa yang kau aniaya dulu masa hidup, keburukan dia pula kau pergi ambil, timpa atas kau. Kebaikan habis, keburukan dia bersodot ke kau pula. Inilah orang muflis. Wal-iyadu billah. Itu kan lain. Lain tak sama macam kita. Orang yang tidak sabar dan tidak tahan diuji tidak akan sampai ke tujuan, kerana seseorang yang sudah berniat untuk beribadah pasti akan menghadapi pelbagai ujian. Nak ibadah kepada Allah, tuju Allah Ta'ala, memang macam itulah. Sebab tu dalam hadis kata, perjalanan nak menuju ke arah akhirat ni, ataupun dunia lah. Kerana hadis tu, jalan nak menuju dunia ni dilingkari dengan perkara-perkara yang menyeronok dan menyedapkan, bisyahwat, yang seronok. Sedangkan jalan nak menuju kebaikan akhirat, berjaya di akhirat, beruntung di akhirat, dilingkari dengan perkara bil makarih, benda-benda kita tak suka, benda-benda yang sakit, itu ini tak suka lah. Tak suka ni kena sabar ni. Bahkan syahwat tu pun kena sabar juga. Semua kena sabar. Sebab nak capai matlamat yang tinggi. Supalah macam kita kalau berniaga ataupun kita berusaha nak dapat pangkat besar, pangkat tinggi, gaji besar. Pangkat tinggi, gaji besar. Macam mana? Di antaranya, bukan bersifat mutlak dan satu-satunya, di antaranya kena belajar rajin-rajin. Kita sekolah menengah, sekolah yang elok-elok, keputusan elok, masuk universiti elok-elok, yang elok punya. Habis universiti buat pula master PhD dan sebagainya. Itu semua kita kena tempuh ujiannya. Ujian, peperiksaan, itu ini kena betul-betul lah.
Habis-habis berjaya, balik tempat negara dia, tapi dah pekerjaan baik sesuai dengan usaha dia. Kan? Jadi macam itulah lebih kuat. Kita nak naik maqam, naik darajah insya-Allah taala pun kena lalui ujian lah. Kan? Kena lalui ujian. Ujian tu menaikkan darajah seseorang di sisi Allah taala. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji setahun setengah lebih kurang mengikut riwayat yang terbanyak 18 bulan, setahun setengah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dihijrahkan ke Madinah. Nabi dijemput untuk Isra dan Mi'raj. Sebahagian ulama menceritakan, menggambarkan bahawa ini sebagai satu macam kita nak kata apa bahasa kita, kalau dia dah diuji teruk-teruk ni kan. Ujian Nabi sebelum tu apa? Sebelum dia diisrakan apa? Kematian Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian kematian Abu Talib. Kan? Tambah kematian satu, tak sampai beriman satu. Sedih dia. Tambah dengan dia diburu oleh orang Mekah, kemudian dia lari cari perlindungan di Taif. Taif pun ramai kenalan orang kampung dia. Tapi semua tolak, halau dia, baling batu, dicomot, dimaki hamun, keluar daripada Taif dalam keadaan berdarah. Ada riwayat kata darah yang jatuh, yang keluar daripada kepala, turun mengalir sampai ke kasut, bertakuk darah tu. Mana dia apa? Banyak darah kan? Sampai keluar, daripada situ seolah-olah Allah membelai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas latih daripada segala ujian, kita pergi jalan. Aku seronokkan kau. Satu perjalanan yang ajaib yang tak pernah aku beri kepada siapa-siapa pun sebelum ni, dan takkan aku beri kepada siapa-siapa pun selepas ni. Perjalanan yang ajaib. Bukan setakat ajaib kecil-kecil ni. Ajaib, ajamul ajib, ajamul ajaib. Mana yang paling hebat ajaib ni? Kau datang jumpa aku. Kan dia bertemu Allah Ta'ala. Itu yang paling hebat sekali. Kenapa? Dah ujian macam-macam dah, sama berdarah-darah. Sampai ada cubaan membunuh, lari sana, lari sini, naik gunung sana, turun gunung sini. Aku bagi jalan elok. Aku boleh, dia kata. Aku pujuk, bukan pujuk dah, mana dia menggembirakan Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Ujian macam-macam lah. Ujian, sehingga akhirnya Allah Ta'ala menaikkan martabat dan darjah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuktikan dengan peristiwa ajaib Al-Isra Mi'raj. Itu gambaran Allah meninggikan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut sebahagian ulama, dia kata apa? Disebut oleh Al-Imam Yusuf Ibn Ismail An-Nabhani rahimahullah dalam kitab dia. Dia kata apa? Dia kata kullul kauni tahta ni'alihi sallallahu alaihi wasallam. Lada turi an nudiya Musa an ikhla wa Muhammadun lada al-arsh lam yu'mar bi khal'i nihalihi. Lada turi an nudiya Musa an ikhla wa Muhammadun lada al-arsh lam yu'mar bi khal'i nihalihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Musa alaihi salam bermunajat dengan Allah Ta'ala di Bukit Tur Sina, Tur Sina, Allah perintahkan dalam surah Taha, dia katakan anikhla na'laika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Musa, tangga selipar kau, pasal kau berada di suatu lembah yang sangat mulia. Kan dia nak minta dengan Allah Ta'ala supaya melihat dia tu kan. Nabi Musa boleh berkata-kata direct dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Tempat yang dipilih itu tempat yang suci, Tur Sina. Allah suruh tangga selipar. Jadi sebab itu kita ni berada di tempat-tempat bersih dan mulia. Umpama apa? Masjid. Umpama apa? Rumah kita sendiri itu tempat yang mulia, sunat. Bahkan ada sebagian menuntut untuk kita tangga selipar, sebab tempat-tempat yang baik-baik tangga selipar. Tapi agama-agama lain masuk tempat ibadah dia sekali masuk kasut selipar, dia tak ada nilai tu. Jadi Allah Ta'ala kata amikna na'laik, tangga selipar kau. Wa Muhammadun ladal arsy lam yu'mar bi khal'in 'alihi. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dibawa oleh Allah Ta'ala berjalan-jalan sampai ke aras Allah, dipersilakan masuk aras Allah dengan selipar-selipar sendiri. Lam yu'mar bi khal'in 'alihi, tidak diperintahkan dengan menanggalkan selipar. Sedangkan Musa alaihissalam ketika nak bersenang dengan Allah, Allah suruh tanggal selipar. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat jumpa Allah, naik aras, masuk dengan selipar-selipar dia sendiri. Maka kata sebahagian ulama, maqam makhluk-makhluk lain termasuk malaikat, apa saja makhluk ciptaan Allah, itu masih maqam dari bawah tapak selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu hebatnya martabat Nabi. Sebab Jibril alaihissalam kan tak boleh pergi sana kan? Tak boleh. Kan? Kalau aku masuk ni, kata Jibril, lah taraktu
Nescaya aku akan terbakar, kata dia. Walaupun ada sebahagian ulama yang mempertikaikan riwayat inilah, tapi yang pasti ulama yang memasukkan riwayat ini cerita Isra. Itu cerita Isra, dan bahkan sabarnya Nabi itu diberikan ganjaran, diberikan habuan sesuai dengan ujian yang diperoleh, yang dengan ujian habuan yang menggambarkan martabat itu naik dengan sebab sabarnya dia. Begitulah kita manusia, sabar dengan ujian Allah Ta'ala akan menaikkan darajah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita sambung yang itu pula, insya-Allah. Baik kepada Allah, baik Islam. Sallallahu alaihi wasallam Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا معنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.